Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi kedua di bawah dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam iaitu strategi meningkatkan penyerapan karbon negara melalui penanaman semula hutan dan penghutanan semula dengan sasaran penanaman 500,000 batang pokok menjelang tahun 2035 sedang giat dilaksanakan. Sejak pelancaran dasar tersebut oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BDNCCC pada tahun 2020, negara telah berjaya menanam hampir 80,000 pokok secara langsung menyumbang kepada usaha-usaha seluruh negara dalam mengekalkan biodiversiti dan menggalakkan pembangunan mampan. Meskipun penanaman pokok dianggap sebagai perkara yang membina dan bukan memudaratkan alam sekitar, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai aktiviti tersebut boleh memastikan supaya usaha senegara ini berjalan dengan cara yang lebih teratur dan terarah. Kalau diikutkan, memandangkan kita ni cuma sudah menanam 80,000, jadi masih banyak lagi lah pokok yang perlu ditanam dan ianya melibatkan pelbagai agensi, bukan sahaja dari pihak kerajaan tetapi juga dengan pihak swasta dan juga orang ramai. Kami menggalakkan penglibatan belia melalui kegiatan sukarelawanan. Seperti contoh pada beberapa bulan yang lalu kami ada mengadakan aktiviti penanaman pokok dan ianya turut disertai oleh para pelajar daripada pelbagai institusi. Di samping menjadi strategi utama dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, usaha menanam pokok ini juga selaras dengan protokol hijau, juga di bawah BDNCCC di mana ianya merupakan salah satu daripada elemen penting bagi mengurangkan jejak karbon. Okay, jadi secara average je lah, pasal macam lain pokok memang lain dia punya kiraannya, tapi secara average kami pakai 20 ke 22 kilogram karbon yang boleh diserap lah dalam masa setahun oleh pokok yang sudah dewasa. Jadi antara pokok-pokok yang sering ditanam, kalau sekiranya kami menanam di kawasan taman seperti di sini inilah, kami biasanya menanam pokok jenis bushida, tabibuya ataupun pokok ubah. Kedua-dua dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam dan protokol hijau bersama dengan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik berpotensi menjamin persekitaran lestari. Salah satu daripada sasaran hasil pencapaian kebangsaan di bawah matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Golongan kurang berkemampuan dan anak yatim terus diberikan perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini kemarin. Kelab Wanita Antarabangsa Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Besar. Penyampaian derma kepada lebih 120 anak yatim disempurnakan oleh Ungku Datin Hajah Fanzah binti Haji Osman yang dipertua kelab tersebut. Juga hadir Puan Yang Terutama Homera Urigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, lebih 60 anak yatim di Kampung Tanah Jambu, Salar, Kampung Salam Bigar, Kampung Manggis, Kampung Sungai Hancing dan Kampung Sungai Tilong menerima sumbangan derma. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Peladang Kampung Tanah Jambu, Salar. Juga diadakan majlis membaca surah Yasin dan doa tahlil bagi ahli-ahli Koperasi Persatuan Tiba Kotiba yang telah kembali ke rahmatullah. Derma disampaikan oleh Dayang Haja Normah binti Haji Ibrahim, Timbalan Pengerusi Koperasi Persatuan Tiba Kotiba. Dikendalikan dengan tanggungan berhad, sumbangan sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan anak-anak yatim pada bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya nanti.
bagi mendidik jiwa masyarakat untuk menjadi lebih prihatin kepada mereka yang memerlukan. Kemarin, 160 buah keluarga menerima sumbangan pada majlis program Infak Ramadan Saling Peduli dan Berkongsi. Majlis Anjuran Persatuan Afiah itu berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awan Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diisikan dengan tazkirah bertajuk Produktif di Bulan Ramadan yang antara lain menggalakkan untuk membuat banyak kebaikan semasa bulan suci Ramadan sebagai bekalan untuk di dunia dan di akhirat kelak. Kira-kira 100 ahli Persatuan Pertiwi dari keempat-empat daerah menyertai Majlis Khatam Al-Quran kemarin di Masjid Suri Sri Begawan, Raja Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Antara yang hadir, Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Sri Setia Datuk Haji Muhammad Yusof yang di-Pertua Persatuan Pertiwi dan Datin Hajah Fatimah binti Datuk Sri Setia Haji Aban Razali, naib yang Pertua Persatuan berkenaan serta ahli-ahli persatuan dari keempat-empat daerah. Majlis merupakan aktiviti tahunan persatuan selain bertujuan bagi menggalakkan pembacaan Al-Quran. 500 kontena bubur kacang diagihkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui bahagian pengakap wanita kemarin semasa projek Jalinan Kasih. Acara diadakan di Balai Ibadat Persekutuan berkenaan di Bribi, Gadong. Bubur-bubur kacang tersebut diserahkan kepada Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Kemasyarakatan, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Keagamaan dan Pesuruhjaya Daerah Brunei dan Muara untuk diagihkan ke Masjid Kampung Beribi, Surau Polis Gadong, Balai Bomba Beribi dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyerahannya disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Projek merupakan sebahagian daripada program Karnival 90 sempena 90 tahun pergerakan pengakap di negara ini. Pameran Semarak Kebangsaan yang dikendalikan oleh Muzium Teknologi Melayu Jabatan Muzium-Muzium kini berlangsung selama 6 bulan hingga 16 September 2023. Dengan tema Calak Kebruneian, pameran diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 yang turut memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dinamik kebudayaan masyarakat di negara ini. Antara yang dipamerkan Zon A, pewaris identiti bangsa yang mengetengahkan busana perkahwinan 7 puak jati Brunei. Busana tradisional yang dipakai oleh setiap puak adalah salah satu ciri kebudayaan bangsa Brunei yang menonjolkan keunikan budaya di negara ini. Juga dipamerkan Zon B, pencinta negara mengetengahkan persembahan padang yang disertai beribu-ribu orang dalam sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan pada setiap 23 Februari. Sepanjang bulan Ramadan, pameran dibuka setiap hari Sabtu hingga Khamis 9 pagi hingga 3 petang dan akan kembali beroperasi seperti biasa pada bulan Syawal. Expo Jualan Mubarak Fest ketiga di Bridex Jerudong, anjuran Battle Pro Marketing and Management Services berakhir kemarin dengan sambutan yang menggalakkan. Pelbagai produk barangan antaranya pakaian, kosmetik, aksesori dan barang dekorasi rumah dijual semasa Expo 4 hari itu. Menurut beberapa pengusaha dari dalam dan luar negara, Expo tersebut bukan sahaja memberikan mereka peluang untuk mendekatkan diri dengan pelanggan, bahkan dapat memberi pengalaman menjadi seorang pengusaha yang lebih berani.
Alhamdulillah sambutan yang agak lumayan dan baik. Banyak je orang datang kemari and then visit our booth. Ia salah satu platform yang bagus untuk kami pengusaha tempatan, especially kami yang baru akan bergiat dalam bidang perusahawanan. Expo ni adalah langkah pertama kami untuk expose diri kami, siapa kami dan ini produk ini. Ramai yang datang macam, oh baru aku tahu barangan ni. Alhamdulillah sambutan sangat-sangat menggalakkan, lebih dari apa yang kami jangkakan.